Malam ni. Cikgu malam ni makan simple je. Makan sayur sikit dah. Makan telur rebus sikit. Nasi lauk ayam masak merah. Wah, Jemaah suka benar. Lauk masak merah Jemaah ya. Okay. So, boleh kita start ke ni? Boleh kita start? Kita mulakan? Ke macam mana? Bahan-bahan dah ada? Kita nak pakai bahan last week. Kalau habis, kita nak pakai bahan baru sikit. Mungkin sikit lah kot, sebahagian kecil je. Okay. So, boleh kita start Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan kita pada soalan yang ke-10. Muka surat yang ke-13. Okay. Okay, aku baca soalan dulu Okey, Raja menunjukkan sebentuk cincin perak. Oh, ni cincin ke? Ya Allah. Batu jet yang dipamerkan dalam kedai barang kemas. Okey, apakah jenis mineral P dan juga Q? Apakah jenis mineral P dan juga Q? Okey. Apa mineral P dan Q, guys? Tak nampak sangat kan? P ni cincin lah. Q tu macam jet kot. Betul tak? Jet kot ya. Aku rasa lah kot. Ni mungkin perak. So, perak tu apa? Ke terbalik? Ke awak nampak terbalik? Tak nampak sangat lah. Tak nampak sangat lah. Tak apalah, aku tulis sini saya. Mana-mana perak. Tak tahu apa benda ni kan. Tapi kalau dia perak, dia sebenarnya adalah unsur. Tapi kalau dia jet, dia sebenarnya adalah sebatian. Okey, boleh. Perak sesuai digunakan untuk membuat cincin batu jet. Berikan dua alasan untuk menyokong. Kenapa perak sesuai? Yang pertama, kalau kita tengok kereaktifan logam, perak ni paling bawah iaitu argentum. Paling tinggi adalah kalium kan. Kalium, argentum, baru aurum. Ini perak lah ni. Argentum ni perak. Aurum ni emas. Jadi emas lagi mahal lah. Jadi yang bawah ni namanya kurang reaktif. Atasnya kuprum kan. Tiga-tiga ni kurang reaktif. Bila kurang reaktif, dia tak mudah berkarat. Sebab dia kurang reaktif. Jadi sebab apa orang buat perak ni sebagai cincin. Jadi perak ni sebagai cincin. Silver kan. Kita beri alasan kita kerana cincin perak ni tidak reaktif. Tidak reaktif terhadap oksigen. Maksudnya tak mudah berkarat lah. Sebab itu perak ni mahal. Perak dengan emas ni mahal sebab dia tak akan berkarat. Okey, itu satu. Sebab dia tak reaktif, jadi tak berkarat. Satu lagi, perak ni juga macam emas. Iaitu dapat mengekalkan warnanya. Okey, mengekalkan warnanya. Okey, warna dan kilauannya. Okey, mengekalkan warna dan kilauannya. Emas pun sama ya. Sebab tu kalau zaman-zaman dulu, kalau duit ada dua jenis duit. Duit perak, duit emas. Sebenarnya duit perak dengan emas ni bagus lah. Kalau duit yang kita pakai sekarang ni, duit kita boleh naik dan boleh turun. Tapi kalau emas, sentiasa naik. Sebab itulah emas tu mahal. Orang simpan emas. Okey? Okey, kita move lagi soalan seterusnya.
Okey, Raja menunjukkan batu mineral malakit namanya yang turut mempunyai warna hijau seperti jade. Kupron karbonat merupakan sebatian utama dalam malakit. Kupron karbonat. Okey, manakala kalsium silikat ialah sebatian utama dalam jade. Soalannya adalah malikit dengan jade. Okey, soalannya. So, anda dikenaki mereka satu eksperimen boleh jalankan dalam makmal membezakan malikit dengan jade. Lakarkan susunan radar seperti yang ditunjukkan. Okey, yang pertama tengok unsur dia. Kat sini dia kata cuprum carbonate. Ini cuprum karbonat. Yang ini adalah kalsium silikat. Okey. Kalau ada karbonat ni kan, awak nampak ada karbonat ni, dia mesti dapat menghasilkan karbon dioksida. CO2 ni karbon dioksida. Kalau karbonat CO3. CO3 ni karbonat. CO2 ni karbon dioksida. Jadi, setiap kali korang nampak ada karbonat, dia mampu menghasilkan karbon dioksida. Okey, jom kita buat eksperimen sikit. Jadi apa eksperimen yang sesuai? Kita ambil tabung uji, kita lukis, kita letak gabus kat situ, kena ni lah. And then jangan lupa kita buat piping. Allah mak tak cantik lah pula. Piping dia seperti ini. Okey, so dalam ni. Okey, ni kita letaklah sama ada malakit. Atas sikit. Jadi ni kita letak sama ada dia ni malakit ataupun dia adalah jet kat situ. And then kita kena panaskan dia. Kita kena panas. Kalau anak panas ni sebenarnya mewakili panas. Okey, anak panas tu mewakili panas. So bila panaskan apa jadi? Panaskan menjadi okey, panaskan menjadi. So, straw ni kena sampai ke bawah ni. Okey. Dia akan menghasilkan bubble. Okey, so bubble ni sebenarnya adalah karbon dioksida. Bubble tu adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida ni kita guna apa untuk ujian karbon dioksida? Siapa tahu? Karbon dioksida ni kita guna apa? Nak tahu dia karbon dioksida. Kita guna air kapur. Kita guna air kapur. Boleh? Air kapur ni memang test untuk karbon dioksida. So, bila jumpa karbon dioksida, air kapur ni akan menjadi keruh tau. Kalau warnanya keruh, bermaksud adalah karbon dioksida. Maka terbuktilah salah satu ni mempunyai karbon dioksida. Okey, boleh. Nak tanya apa tak sampai sini? Jadi korang kena tahulah juga beberapa test untuk menguji kehadiran gas. Kalau kita nak test ujian oksigen macam mana? Kita guna apa? Kita guna kayu uji berbara. Okey, kalau kehadiran hidrogen, kita guna kayu uji menyala. Kalau karbon dioksida, kita guna air kapur. So, ni antara ujian yang kita wajib tahulah 3 perkara ni. Okey. So, tak ada masalah guys. Boleh teruskan lagi? Okey, soalan seterusnya dikata, nyatakan pemerhatian. Pemerhatian ni apa yang kita nampak dengan mata. Contohnya warna dia. Nampak buih-buih. Nampak asap. Nampak ketulan. Itu namanya pemerhatian. Okey. So, nyatakan pemerhatian bagi kedua-dua set eksperimen menggunakan susunan radar di atas. Okey.
Jadi pemerhatian kita apa yang kita buat? Kita dapati bahawa gas yang terbebas daripada pemanasan malakit. Malakit dapat mengeruhkan air kapur. Dapat mengeruhkan air kapur. Okey, satu markah. Satu markah lagi, kita buat pula yang jet. Jadi yang jet tu tiada perubahan dalam pemanasan jet tadi. Okey. Soalan? Ada nak tanya apa-apa? Anything else? Okey, Arik boleh terima? Arik okey Farisha. Farisha baru masuk Farisha. Okey, Farisha datang. Okey, now kalau dah okey, kita nak move lagi soalan yang seterusnya. 3 dikata, terangkan pemerhatian bagi kedua-dua eksperimen ini. Jadi, kita pun sebut sebatian malikat ataupun kuprum karbonat tadi dalam malakit Allah, macam malaikat punya. Terurai apabila dipanaskan. Dan membebaskan karbon dioksida. Dan bebaskan karbon dioksida. Macam itulah ceritanya, 2 markah. So ingat adanya karbonat akan menghasilkan karbon dioksida. Senang. Tuliskan persamaan perkataan. Okey, soalan ni jarang tanya guys. Soalan ni cikgu tak nak explain lebih-lebih lah. Jarang tanya ni. Kuprum karbonat akan menghasilkan kuprum oksida tambah karbon dioksida. Sebila korang belajar ni, korang belajar nanti masa SPM aliran sains, iaitu subjek kimia. Jadi cikgu tak nak lebih-lebih lah kat sini guys. Soalan ni over lah pula. Tapi tak mustahil lah kalau nak keluar. Tapi cikgu rasa macam tak keluar kot soalan ni. Kalau soalan persamaan asid dengan alkali tu mungkinlah ada. Okey, nombor 11. Setelah haiwan mempunyai organ deria. Sesetengah haiwan mempunyai organ deria. Menunjukkan X pada badan ekor dia. Ni ada. Tiba-tiba kan dekat sini kita ada line hitam kat sini. Kita ada line hitam kat situ. Deria ikan tu. Itu adalah deria ikan. Soalannya, namakan X. Siapa tahu apakah nama X tersebut? Garisan hitam ni. Korang pernah belajar dulu.
masa ikan lah, ikan, katak semua tu kan. Masa mamalia. Namanya insang bukan. Insang dalam ni. Insang dalam dia punya mulut tu kan. Ini namanya adalah garisan lateral. Pernah dengar tak? Garisan lateral. Itu derianya tu. Yang ini memang dia peka kepada persekitaran. Suhu panas ke, suhu sejuk ke, ada getaran ke, ada kapal lalu ke, ada bunyi ke, dia boleh perasan. Okay, nyatakan kepentingan X. Garisan lateral namanya. Ni popular juga ni. Jadi ini adalah sebenarnya organ deria. Yang peka terhadap rangsangan. Ataupun terhadap persekitaran lah. Persekitaran. Dah. Kalau nak buat seperti pun boleh. Seperti getaran. Getaran, seperti tekanan. Dan juga seperti bunyi. Seperti bunyi. Okey, dah. Boleh juga move? Boleh? Darwish, okey Darwish? Ariel, boleh juga move? Okey, move lagi. Okey, raja sebelah dua menunjukkan medan penglihatan arnab. Okey, arnab ni adalah pemangsa. Okey, arnab ni adalah pemangsa. So, apakah jenis penglihatan arnab, guys? Siapa masih ingat penglihatan arnab adalah monokular? Betul. Satu markah. Penglihatan monokular. Okey, popular juga. Monokular. Berikan dua kelebihan. Apa Akib? Nakib. Kelebihan monokular. Sudut penglihatan luar. Betul. Medan penglihatan yang luas. Okey, satu lagi. 2 poin tu. Boleh mengesan pemangsa. Yes, betul. Dapat mengesan musuh lah. Musuh ke pemangsa ke. Dari pelbagai arah. Okey, dari pelbagai arah. Okey, dah selesai. 3. Namakan satu haiwan lain mempunyai jenis penglihatan yang sama. Ayam. Okey, betul. Ayam. Rusa. Banyaklah. Tikus. Ya. Kambing. Dan sebagainya lagi lah. Ya. Alright. Lagi, Maya boleh membaca surat khabar. Okey, Maya boleh membaca surat khabar. Tidak dapat membaca papan tanda jalan kerana papan tanda kelihatan kabur. Nyatakan masalah penglihatannya dan bagaimana untuk membetulkannya. Okey, ni jenis rabun apa ni? Dekat nampak, jauh tak nampak. Namanya rabun jauh, betul. Rabun jauh. Dalam bahasa Melayu, rabun jauh. Dalam bahasa Inggeris, short sight. Rabun dekat.
Short-sightedness namanya. Kita rambut jauh kan, dia short. Kenapa dia short? Kenapa dia short Syah ni? Dia explain sikit. Okay. Jadi, ni. Dia akan jadi kanta kita. So, kita punya mata macam ni. Allah. Tak cantik pula, sekejap. Mata kita macam ni lebih kurang lah. Okay, ni kita punya retina ya. So, mata kita kanta kat sini. Jadi, bila cahaya masuk, sepatutnya cahaya akan pergi kat sini. Ni normal. Tetapi, untuk jarak jauh, rambut jauh, cahaya akan dia bersilang macam tu. Dia bersilang kat depan ni. Sebab tu bahasa Inggeris namanya short. Short-sightedness. Dekat. Tapi kita rambut jauh. Okey. Jadi kalau rambut dekat, dia akan ke sana pula. Terlebih. Terlebih ni. Tu rambut dekat. Jadi macam mana kita nak settlekan masalah ni? Kita kena pakai kanta cekung. Cahaya tak sampai, betul. So, kata cekung macam mana kata cekung boleh buat? Kata cekung ni dia boleh akan mencapahkan kita punya cahaya dan dia akan jauhkan sikit. Terbentuklah pada retina. Jadi, image kita nampak songsang lah. Okey, jadi kita pakai kanta cekung. Jadi, bergantung kepada situasi rabun. Kalau rabun dekat, kena pakai kanta cembung. Okey. Jadi kata cekung ni dia mencapah sikit. Cahaya dia masuk ni, dia akan mencapah. Lepas tu masuk kanta cekung balik. Kanta cembung untuk mata ni. Dia menumpu balik. Okey. Kita punya retina mata ni, kanta cembung. Jadi kanta cembung sifatnya memfokus. Jadi sifat ni mencapah. Ini sifat dia fokus, memfokus. Fokuskan cahaya. Okey, dah settle. Jadi apabila dia rabun jauh, apa yang berlaku? Soalannya, nyatakan masalah dan bagaimana membetulkannya. Jadi kita boleh pakai dengan menggunakan cermin mata ataupun kanta cekung. Dah dapatlah 2 markah. Macam tu je. Tulis buat pemeriksaan doktor mata boleh ke? Nyatakan kalau kita buat berjumpa masalah doktor mata, kita tak menyelesaikan masalah dia. Boleh lah. Cuma jawapan tu kecuali kalau dia luka ke, Darwish, bolehlah kita jumpa dengan doktor. Tapi memang konsep kita dah belajar dah. Rabun jauh, konsep dia nak betulkan, kena kanta cekung. Memang kita belajar macam tu. Jadi jawapan kita kena berpandukan apa yang kita belajar lah. Kecuali kalau matanya masuk asid ke, terluka ke, kena kaca ke, yang tu mungkin kita boleh pakai buat pemeriksaan doktor. Okey. Jadi untuk yang ni memang standard soalan dia macam ni. Darwish ya. Jawapannya kena pakai kanta cekung. Okey. D. Razif mengalami kesukaran membaca tulisan kecil. Bantu Razif membaca peta dengan mereka bentuk alat penggunaan bahan tersebut. Okey, kita kena guna semua alat yang ada ni. Soalan sebenar biasanya dia akan bagi gambar lah. So, sini ada peta. Ada botol lutsina, ada air. Jadi, seolah-olah kita ada botol. Botol ni kita isi dengan air lah. Okey, lepas tu kat bawah ni ada peta. Lukislah peta. Peta Malaysia ke, peta Semenanjung ke, apa-apalah. Macam tu kan. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita guna botol ni, kita rapatkan pada peta, kita nampaklah pembesaran berlaku. Lukis macam tu je lah lukisan dia. Kena ada air, kena ada. So, kita labelkan dia. Ni air. Ini botol. Ini peta. Dah.
Okey, dapat 1 markah. Kadang 1, kadang 2. Okey, masukkan air tu. Yang itu kena masuk dekat explanation ni. Penerangan dia ni. Betul. Masukkan air dalam botol. Dah. 1 markah, 1 markah lagi. Dah siap masuk air. Letakkan apa? Letakkan botol yang berisi air berdekatan dengan peta. Berdekatan dengan peta. Dan peta kelihatan besar. Nak tambah sikit boleh lah. Dan peta kelihatan lebih besar. Macam tu. Bolehlah. Jadi soalan ni akan ada dia akan bagi yang hujung sekali. Biasanya dia akan bagi dia bentuk gambar rajah. Okay guys, boleh? Nak salin dulu, salin. Kita nak masuk bahan baru sekejap guys nanti. Dapat sikit. Okey lah kan? Okey dah. So now kita akan masuk ke set keempat. Kita akan buat soalan ABC ni lah kalau sempat. Kalau panjang ni soalannya. Baca sikit-sikit. Menunjukkan saraf, sistem saraf. Sistem saraf, ingat, sistem saraf manusia ni kalau rosak tak boleh repair. Korang kena jagalah tulang. Kalau patah pun kita boleh repair. Dia boleh grow. Dia boleh tumbuh balik tulang. Saraf rosak sampai ke matilah rosak. Sebab itu orang paralyzed. Kalau accident paralyzed saraf, sampai dia meninggal dia akan paralyzed. Kalau melibatkan saraf lah guys. Okey, soalannya dia kata apa ni? Antara berikut manakah benar antara fungsi X dan fungsi Y? Saraf kan? Ni otak ya. Ni saraf tunjang lah. Ni bab yang mula-mula korang belajar. Masih ingat lagi tahulah ni. Okey guys, korang rasa apakah jawapannya? Cuba tengok betul-betul. X, Y. Okey, X mengawal apa? Otak mengawal tindakan terkawal. Saraf tunjang mengawal tindakan luar kawal. Jawapannya A. Otak ada dua. Otak bahagian atas mengawal terkawal. Otak bahagian bawah, medulla oblongata, otak juga. Okey, medulla oblongata tu otak juga. Sebahagian otak lah. Yang medulla oblongata tu tak terkawal juga. Cuma medulla oblongata dengan saraf ni dia beza sikit. Tak terkawal dia. Okey. Yang tu nanti lain kali kita cerita apa beza dia. Okey, nombor 2. Berikut yang manakah dapat mengesan bahan kimia? Manakah dapat mengesan bahan kimia? Deria bau dapat mengesan bahan kimia tak? Ya. Bau asap, kita boleh bau. Jadi nombor 1 ada. B dah salah, C dah salah. Okey, nombor 2, deria rasa. Rasa kita makan nasi, bahan kimia. Dah, settle. Sentuh kita rasa panas, bukan bahan kimia. Pendengaran kita dengar bunyi, bukan kimia. Okey, 3. Pernyataan berikut ialah kesan suatu bahan berbahaya dalam rokok.
kepada sistem pernafasan manusia. Okey. Merendahkan kadar resapan oksigen dan mengandungi karsinogen menyebabkan kanser paru-paru. Apakah bahan berbahaya tersebut? Apakah bahan berbahaya tersebut? Nikotin. Merendahkan kadar resapan oksigen, mengandungi karsinogen dan menyebabkan kanser paru-paru. Jangan baca atas pernyataan berikut kesan suatu bahan bahaya dalam rokok. Okey. Dekat sini nikotin tu betul juga, cuma nikotin ni lebih kepada tar lah ya. Pembentukan tar dalam kita punya paru-paru. Kat sini kalau ada karsinogen ni dan juga kadar resapan ni lebih kepada tembakau. Jadi nikotin sebenarnya duduk dalam tembakau. Okey. So yang ini lebih kepada tembakau jawapannya Nakib. Karsinogen. Karsinogen ni apa? Karsinogen ni bahan asing, hanya terdapat dalam rokok saja. Bahaya tu. Boleh menyebabkan kanser. So korang jangan isap rokok lah ya. Dah lah. Okey, nombor 4. Menunjukkan struktur terdapat pada permukaan daun. Ini nampaklah ni. Ini pasal stoma ya. Dah boleh agak dah. Ini adalah stoma. Tepi ni sel penggawal. Jadi korang dah boleh hafal tu. Soalannya adalah apakah fungsi utama struktur ini? Okey, cuba tengok A, B, C, D. Apakah fungsi utama stoma ni dengan sel penggawal? Nakib, awak rasa manakah jawapannya? Nakib kata D, pertukaran gas dan mengawal kehilangan air. Betul? Pertukaran gas, karbon dioksida diambil, dia buang oksigen. Kehilangan air, proses apa Nakib? Apa nama proses kehilangan air? Kita buat ulang kaji sikit. Apakah nama proses kehilangan air melalui fotosintesis? Bukan. Fotosintesis menghasilkan makanan. Apakah proses kehilangan air dari daun ke persekitaran? Kalau tengah hari, kita nampak macam pokok layu. Respirasi, bernafas. Arik dengan izudin betul. Transpirasi. Kena ingat ni, penting. Popular. Bukan penting lah, popular. Kehilangan air namanya transpirasi. Okey, ni adalah gambar jantung. Menunjukkan struktur jantung manusia mempunyai 4 ruang. Kita ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, ventrikel kiri. So, ada 4 ruang. So, kalau katak ada 3 ruang. Di mana dia punya ventrikel ni, ventrikel dia bercantum. Atas ni atrium lah. Atrium kiri dah, belah kiri ni, belah kanan kiri. Yang ni atrium kanan. So kalau katak dia bercampur darah beroksigen dengan karbon dioksida. So katak dia lembab sikit. Tapi manusia, dia punya ventrikel dia berasingan. Jadi tak bercampur lah. Darah beroksigen. Sini, area ni darah oksigen. Sini area ni darah karbon dioksida. Okey, soalannya 4 ruang. Soalannya apa? Antara berikut manakah menghasilkan tekanan paling tinggi, guys? Manakah menghasilkan tekanan paling tinggi? Okey. Sini ventrikel ya. Ventrikel kiri. Sini adalah ventrikel kanan. Okey, manakah tekanan yang paling tinggi? Nak kata A, atrium kanan. Okey, macam mana ni sebenarnya dia berhubung? Jom kita buat ulang kaji balik. So, sebenarnya darah ni datang daripada peparu. Di mana peparu ni akan membawa darah beroksigen. Peparu. Jadi kat sini darah beroksigen lah. Jadi darah beroksigen paling banyak dekat sini. Dekat sini.
pulmonary artery. Pulmonary vena. Okay, kat sini banyak karbon dioksida masuk. Lepas masuk, dia akan masuk ke mula-mula dekat atrium kiri. Lepas tu dia pass kepada atrium kanan. Jadi sebenarnya atrium kanan ni lah, atrium kiri ni lah yang paling tinggi tekanan dia. Sebab apa? Sebab dia terpaksa bekerja keras untuk pump darahnya, untuk mengecut supaya darahnya akan dikeluarkan dan dihantar ke seluruh badan. Jadi dia yang paling kuat bekerja untuk menghantar ke seluruh badan. Sebab itulah dinding dia, kalau kita perasan, dindingnya tebal supaya tak mudah pecah. Berbanding sini dinding nipis. Katakanlah kalau ada blocking, kita punya saluran darah ada blocking, darah kita cuba pump juga. Dia akan cuba pump lagi laju. End up nanti kita punya masa akan jadi bertambah sado. Bila bertambah sado, ruang dalam ni menjadi sempit. Tak banyaklah darah ada. Itu namanya jantung bengkak. Jantung bengkak sebenarnya dia adalah jantung yang sado. Kuatlah jantung tu. Cuma dia punya isi padunya dah kurang nak isi darah. Faham tak? Jadi tak elok lah sebenarnya. Disebabkan banyaknya blocking kolesterol. Dia berdegup laju. Okey, jadi yang paling kuat adalah ventricle kiri ya. Nak menghantar ke seluruh badan. Kuat kerja dia tu. Okey, nombor 6. Antara berikut manakah merupakan persamaan sistem peredaran darah dengan sistem pengangkutan tumbuhan? Kita nak tengok persamaan dia, peredaran darah dengan pengangkutan dalam tumbuhan. Korang rasa manakah jawapannya guys? Aku besarkan sikit. A, B, C, D. Apakah persamaan kedua-dua ni? Darah dengan pengangkutan tumbuhan. Okey, Nakid nak cuba Nakid. Okey, cuba tengok fungsi dia. Kita buat ulang kaji balik. Darah ni kalau ikut fungsi dia apa darah? Darah fungsi dia apa? Mengangkut oksigen. Betul. Mengangkut oksigen. Kalau tumbuhan nak mengangkut apa? Bahan mengangkut. Kalau xylem. Contoh xylem mengangkut apa? Mengangkut air dan mineral. Macam tu lah seolah-olahnya. Ni persamaan kan? Nampak tak persamaan dia? Okey. Jadi mana jawapannya awak rasa? Apa tu? Menjalankan fungsi mengangkut bahan yang diperlukan oleh... betul. A jawapannya. Okey, Darwish betul Darwish. Okey, untuk oksigen ni mesti korang kena guna perkataan mengangkut ya. Kan ni pun sama ni, kena guna perkataan mengangkut. Menghantar tak boleh. Menyedut tak boleh. Menyerap tak boleh. Memang perkataan dia mengangkut. Sebab topik ni di bawah topik transportation, pengangkutan. Jadi mesti ada ayat mengangkut. Kalau soalan esei lah. Okey, 7. Menunjukkan mineral X dipanaskan. Nampak tak macam tadi? Air kapur. Kalau air kapur ni mesti kehadiran karbon dioksida ya, menjadi keruh. Okey, soalannya apa? Apakah infer yang boleh dibuat? Okey. Unsur ni apa? Unsur ni macam perak. Macam emas. Senang cerita, logam lah. Sebatian ni apa? Sebatian ni macam pasir. Macam jet tadi. Macam kupron karbonet tadi kan? Malakat. Itu sebatian. Jadi yang kita test ni malakat kan? Sebatian. Okey, senang. Okey. Okey dah. Okey, 8. Menunjukkan keputusan pemanasan. Okey, pemanasan oksigen logam dengan serbuk karbon.
Nampak tak ni? Oksida logam dengan serbuk karbon. Okey, soalannya apa? Berdasarkan material manakah menunjukkan susunan radioaktif kereaktifan unsur P, Q dan R? Urutan menurun. Menurun maksudnya power dulu, kurang power, kurang power, kurang power. So, manakah paling power guys? Manakah paling power? Tengok pemerhatian kita ni. Tengok observation. Manakah paling power? P ke, Q ke, R? Dia menurun kan? Jadi kena buat power dulu. Yang pertama, nyalaan dengan terang. Inilah paling power ni. Tiada tindak balas. Membara malap. Ni yang second. Ni nombor 2. Ni nombor 3 lah. Jadi 1, second, third. Jadi PRQ. Betul Nakib? PRQ ada tak? Ni salah. Ni salah. PQR. PQRQ. Okey, dah. 9 menunjukkan tindak balas antara zin dengan kupron sulfat. Apakah jenis tindak balas ini? Okey. Okey, endo ke azo guys? Endo ke azo? Apa tip nak ingat ni? Endo ke azo? Dia bebaskan haba ke menjerat haba? Okey, macam ni senang nak ingat. Kalau tak ada perkataan amonia ataupun amonium, maka dia adalah exothermic. Kalau ada perkataan amonia je, tak kisahlah mana-mana duduk, biasanya dia adalah endo. Kat sini ada tak perkataan amonia? Tak ada. Zin, kupron sulfat. Tak ada, automatik dia adalah exo. Cara yang mudah macam tu. Okey. Awak nampak je amonia, dia mesti endo, sejuk. Cara yang mudah. Okey, nombor 10. Penamaan tumbuhan hijau di sekitar kawasan bandar dapat menurunkan suhu. Betul? Antara proses berikut manakah membantu menyerap haba persekitaran? Okey, mana lagi yang bantu? Untuk tumbuh pokok ni, tanam pokok dekat bandar. Okey, proses manakah yang membantu mengurangkan suhu? Respirasi. Respirasi ni pernafasan ya. Okey, pernafasan. Respirasi macam mana dapat mengurangkan suhu Nakib? Okey, Arik, fotosintesis betul. Mengurangkan suhu. Macam mana fotosintesis dapat mengurangkan suhu? Betul Darwish. Fotosintesis ni sebab diserap karbon dioksida. Ingat, karbon dioksida kat bumi kita ni banyak sekarang. Lapisan karbon dioksida ni banyak sebab tu bumi kita ni panas. Kalau boleh kita nak kurangkan gas rumah hijau. Caranya adalah tanam pokok lah. Sebab fotosintesis ni guna karbon dioksida. Jadi suhu panas ni sebenarnya bukan daripada matahari tu. Daripada perangkap yang dibuat oleh karbon dioksida. Okey Arif, bagus. Rumah hijau, gas rumah hijau. Alright, nombor 11. Kita nak ambilkan page ni guys. Sampai 12 je dah lah. Korang dah penat ni. Okey, sebelah menunjukkan satu transformer. Ramalkan output transformer tersebut. Dia bagi apa ni? Ramalkan. Okey. Okey. Kuasa bekalan adalah 5 volt. Korang rasa ni up down ke step up? Step down ke step up? Injak naik ke injak turun? Naik ke turun? Step down. Sebab apa down? Sebab ni sedikit. Lilitan dia sedikit. Down. Jadi, dia punya volt mestilah kurang daripada ni. Dia 5 dah tak mungkin lah. 7 tak mungkin. So, C jawapannya. Kurang dari 5. Sebab dia step down kan? Mestilah kurang daripada asal. Asal ada 5, takkanlah step down lagi tinggi pula. Okay, last. Soalan last kita guys.
Okey, menunjukkan satu palam 3 pin. Antara berikut manakah menunjukkan kod warna antarabangsa yang betul? Okey, soalan yang mana? Oh, ni ya. Mana ABC-nya, guys? Nombor 12. Tak ada ABC pun. Cikgu terskip lah, cikgu dah terskip ni. Hilang ni, banyak hilang ni. Patut pun tak ada. Hilang lebih kurang 8 soalan paper 1. Satu buku surat. Tak apalah. Okeylah guys, cikgu rasa cukup lah untuk malam ni. Cikgu rasa dah lambat sangat korang nak sekolah esok pula. Kan, boleh? Nak tanya apa-apa tak? Boleh faham sikit guys untuk malam ni? Kita punya revision, okey? Boleh lah kan? Sebut sedikit. Kita ingat-ingat balik apa yang kita pernah belajar. Kita buat lagi. Okey, minggu depan kita sambung B, guys ya. InsyaAllah. Nanti kita banyakkan lagi lah. Set 5 dan sebagainya lagi. Okey guys, terima kasih hadir hari ni. Jumpa lagi next week. InsyaAllah. Bye semua. Cikgu, kalau tulis jawapan sain tapi salah eja, tak dapat markah. Betul. Macam mitokondria, salah eja, tak dapat markah. Tapi setahu cikgu lah, kalau sikit-sikit satu perkataan je, dia okey je. Tapi banyak sangat mitokondria, kita buat mentol ke, mentolkondria, bunyi lain, tak dapat markah lah. Okay. Betul Ariel Itu soalan awak kan? Ariel? Okay. Alright, bye guys. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Christina. Terima kasih, Christina. Jumpa lagi. Bye, Nakib.